بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان أكملان خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقول بالله التوفيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jal kerana Allah telah mengizinkan kita semua untuk meneruskan kuliah maghrib kita, pengajian hadis menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidhi rahmatullah alaih. Allah dengan rahmat dan kasih sayang dia telah memberikan kepada kita nikmat petunjuk dan hidayah. Dengan nikmat petunjuk ini Allah telah menggerakkan kita semua menuju ke rumah Allah, tempat yang sangat mulia ini, untuk kita mempelajari sebuah sedikit tentang diri Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada kuliah yang lepas kita telah habis melalui hadis yang terakhir tentang bab khatamun nabiyyin ataupun tentang bab khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam bab yang seterusnya, bab yang baru, iaitu babu ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa yang datang daripada riwayat-riwayat hadis berkenaan dengan rambut Nabi SAW. Baik, sedikit pengenalan ringkas tentang rambut Nabi. Rambut Nabi SAW ada banyak keadaan. Sama ada rambut baginda ni panjang mencecah daripada telinga dia, ataupun panjang bawah daripada cuping telinga, ataupun panjang sampai mencecah bahu. Ada banyak keadaan, dan keadaan ini tidak saling bercanggah di antara satu sama lain, kerana rambut ni adalah sesuatu yang sentiasa tumbuh. Ada hari dia tumbuh panjang, ada hari Nabi potong, nampak dia pendek sikit, ada hari dia potong lebih sikit, nampak dia lebih pendek lagi sampai telinga saja. Semua ni tak ada percanggahan, kerana rambut ni sentiasa dia panjang. Bila dia potong nampak pendek, bila dia biar dia nampak panjang. Itu berkenaan rambut panjang Nabi. Kemudian rambut Nabi ada keadaan yang rambut dia dicukur sehingga licin, botak sehingga licin dalam beberapa keadaan, terutamanya apabila umrah dan juga haji. Dalam keadaan umrah dan haji, banyak kita akan jumpa riwayat tentang bagaimana Nabi perintahkan sahabat dia untuk cukur. Lepas cukur dia perintahkan untuk sebarkan, untuk bedakan, bahagi-bahagikan rambut yang dia ada, rambut Nabi, kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ia ada dua keadaan, sama ada panjang rambut dia ataupun sama ada keadaan rambut dia ni botak teruslah. Ini terutama dalam ketika haji dan juga umrah. Baik. Berkaitan dengan rambut Nabi. Rambut Nabi adakah yang masih wujud sampai ke hari ini? Adakah masih wujud? Rambut-rambut Nabi yang dikatakan rambut Nabi pada hari ini, banyak muncul rambut Nabi ni antara di muzium di Turki, Muzium Topkapi di Turki, ada yang di tempat-tempat lain seperti Mesir dan sebagainya. Kadang-kala dia dibawa dan pergi buat pameran di tempat-tempat yang lain. Adakah rambut ini adalah rambut yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam masalah ini para ulama ada pelbagai pandangan. Ada yang kata ia benar, ada yang kata ia tidak benar, bukan rambut Nabi. Baik, bagi kes rambut dan kes-kes bahan-bahan yang kebiasaan adat kita, ia biasanya dia akan rosak, dia akan hilang, dia akan hancur. Contoh macam baju, macam selipar, rambut, kuku, ini semua tinggal lama dia akan hilang, dia akan rosak, dia akan habis. Bagi kes-kes yang seperti ini, apa yang ada sampai hari ini, ia tak dapat dibuktikan ia memang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat dibuktikan. Dan inilah pandangan yang sahih dalam masalah ini.
Terutamanya baru-baru ni ada dikeluarkan fatwa daripada mufti wilayah persekutuan. Mufti wilayah ada keluarkan fatwa tentang masalah rambut ni. Adakah rambut yang ada dan dia telah tarjih, dia telah pilih pandangan rambut yang ada pada hari ni bukan rambut Nabi SAW. Kerana rambut ni sifat dia hilang, dia rosak. Rambut, sebahagian di kalangan orang ada yang mendakwa rambut ni, macam mana nak tahu rambut bila potong dia tumbuh sendiri. Potong rambut Nabi tu dia tumbuh sendiri. Ini pun tak ada bukti. Bagaimana nak buktikan? Memerlukan kepada hadis yang sahih. Terutama bila ia bab satu benda yang ajaib, benda yang gaib, bila potong dia sambung sendiri, dia tumbuh sendiri. Kena buktikan dengan sesuatu daripada nas Quran ataupun hadis. Ada sebahagian pula yang dakwa rambut tu tak mempunyai bayang. Rambut Nabi tak ada bayang-bayang. Kita suluh ke kena matahari, kena cahaya, dia tak ada balang, tak ada bayang kat belakang dia. Disuluh tak ada bayang. Itulah kita dikatakan rambut Nabi. Tapi ini pun tak ada pembuktian yang jelas. Apa dalil dia, apa bukti dia? Kita nak kata barangkali kalau tak ada bayang-bayang sekalipun, mungkin itu bukan rambut Nabi. Rambut yang dipuja ke, rambut yang ada orang gunakan sihir kan kepada dia ke, tak ada bayang. Dia orang lain boleh buat, boleh claim kata ni rambut Nabi. Dalam masalah kes rambut ni, tak ada rambut Nabi. Inilah pandangan yang lebih hampir daripada kebenaran. Rambut Nabi tu tak ada dah sampai ke hari ni. Yang ada tu wallahu alam, rambut siapa kita pun tak tahu. Kemudian bagi kes bahan-bahan yang mana ada kemungkinan dia tahan lama, contoh macam pedang ke, ataupun bahan-bahan besi yang digunakan, topi ke, topi perang ke, terutamanya pedang lah. Pedang ni ada banyak dalam muzium-muzium. Topkapi di Turki, di Qahirah pun ada, dekat Mesir pun ada. Banyak beberapa tempat yang dikatakan pedang. Pedang tu kita kata ada kemungkinan. Mungkinlah pedang itu boleh tahan lama sampai hari ni ada. Sampai hari ni ada. Ataupun kemungkinan pedang itu replika. Pedang daripada pedang Nabi, lepas tu dibuat semula replika dari ini. Boleh jadi begitu. Ada kemungkinan lah pedang ni. Kerana dia satu benda yang tahan. Tetapi kalau kita katakan pedang ni pun boleh jadi ya, pedang Nabi, daripada Nabi sendiri sampai kita. Di kalangan riwayat-riwayat pedang pun ada juga percanggahan di antara riwayat pedang ni. Ada yang sebut kadang-kadang pedang ni benarkah pedang ni pedang Nabi, ataupun pedang ni pedang Ali. Kerana Nabi kebanyakan pedang dia waris kepada Ali bin Abi Talib. Pedang yang dia ada, dia bagi ke Ali, dia hadiah kepada Ali. Banyaklah di antara pedang tu dihadiahkan kepada Ali. Ada yang dihadiahkan kepada sahabat yang lain, ada yang disimpan kat keluarga dia. Jadi yang Ali ni orang pun tak dapat nak pasti pedang tu Ali punya ke, ataupun pedang tu Nabi punya tapi bagi ke Ali, ataupun memang pedang tu Ali sendiri yang dapat dalam ghanimah, dalam peperangan dia. Nabi sendiri pun kadang-kadang pedang dia dapat, bukan dia sendiri yang buat pedang tu. Ada pedang, dalam beberapa riwayat pedang tu daripada ayah dia. Ayah dia bagi turun kat dia, Abdullah ayah dia, turun sebagai harta pusaka tu mungkin. Ada pedang yang bukan pedang Nabi asalnya, tetapi dia rampasan perang, ghanimah bila dia perang, terutama dengan Yahudi, Bani Qainuqa, mereka perang dengan Yahudi, Nabi ambil pedang tu daripada mereka, bukan dia sendiri yang buat. Jadi pedang ni pun ada yang dia ambil daripada orang lain, ada yang dia waris daripada ayah dia. Ada juga yang dia dapat hadiah, sahabat lain bagi hadiah. Jadi pedang ni ada kemungkinan lah, tetapi kita kena pastikan lah di antara riwayat tu yang mana satu pedang yang betul-betul sahih dari Nabi SAW. Cumanya bagi masalah rambut ini, kita kata adakah rambut yang ada pada hari ini di muzium-muzium, di pameran, adakah rambut Nabi? Wallahualam, kemungkinan besar bukanlah rambut Nabi yang asal. Kemudian berkaitan dengan sunnah mengikuti rambut Nabi. Berkaitan dengan sunnah mengikuti rambut Nabi. Apabila kita mempelajari hadis-hadis tentang rambut Nabi, tak membawa maksud bahawa kita ni mesti mengikuti rambut Nabi itu, ataupun kita dituntut mengikuti rambut Nabi tersebut. Melainkan adanya hadis yang jelas tentang Nabi sebut kelebihan mengikuti fashion rambut dia, ataupun adanya pujian kepada rambut dia, ada fadilat, barulah kita dituntut untuk mengikuti rambut seperti mana rambut Nabi. Jika tidak,
maka ia kembali kepada niat masing-masing. Kalau satu orang niat memang rambut dia panjang nak ikut Nabi, maka dia dapat pahala sunnah bukan kerana semata-mata rambut tu, tetapi kerana cinta dia, sayang dia kepada Nabi. Dia nak buat sama macam Nabi, dia dapat disebabkan sayang dia kepada Nabi tu, rambut panjang. Tapi kalau niat dia rambut panjang, dia tengok rambut panjang ni cantik, kebetulan dia baca-baca, dia dengar orang kata rambut Nabi ni panjang, jadi dia kata kebetulan dia pun rambut panjang. Kembali kepada niat dia. Boleh jadi dia ni dapat pahala sunnah, boleh jadi tak, kerana dia hanya menggunakan alasan tu. Nabi rambut panjang, dia guna alasan untuk justify, untuk memberi kebenaran pada diri dia. Dia kata rambut dia ni panjang, ikut Nabi. Sebahagian orang dia rambut panjang sebab dia tengok dia rasa cantik rambut panjang, dia pakai rambut panjang. Ada sebahagian rambut panjang kerana dia mengikuti pelakon-pelakon yang ada pada hari ni, terutama pelakon Korea ke. Dia tengok pelakon Korea ni rambut panjang-panjang, turun melentik kat sini, dia pun ikut. Lepas tu dia kata alasan, bila orang tanya, dia kata alasan tu Nabi rambut panjang. Dia kembali kepada niat dia. Kita kena betulkan niat kita. Kena pastikan kita ni panjang sebab apa. Kalau jelas pasti kerana mengikut sunnah Nabi, barulah dia akan dapat pahala sunnah. Semata-mata tidak rambut dia panjang. Ataupun dia buat rambut panjang ni nak mengikuti satu golongan tertentu, yang mana golongan ni didapati satu golongan yang ada fahaman tertentu, seperti pang ke, rambut panjang tapi rambut cacak-cacak, rambut cacak ke atas, tocang sana sini. Kena pastikan dia tocang ni sebab apa. Dia nak ikut satu kumpulan ke, yang ada kumpulan ni didapati satu kumpulan rock ke yang kurang akhlaknya, kita ikut rambut panjang. Kadang rambut panjang menggerbang pula. Dia kena pastikan untuk apa dia mengikuti rambut panjang ni. Dan juga dia kena lihat ke semua hadis-hadis Nabi, kena lalu ke semuanya, supaya dia rambut dia tu bersesuaian dengan rambut Nabi. Kalau panjang saja tapi menggerbang, tak sesuai juga. Kerana Nabi ni seorang yang dia sikat rambut dia, dia minyakkan rambut dia. Kalau kita tak minyak, tak jaga, maka ia membawa fitnah. Termasuklah rambut kalau dia tidak dicuci, tak dibersihkan, ada kutu ke, ataupun rambut dia bau ke, ini tak sesuai dengan Nabi, akan jadi fitnah. Kata rambut panjang, dia kata rambut sunnah Nabi panjang, sunnah Nabi rambut panjang. Tengok, takkanlah Nabi rambut menggebang macam ni, dengan ada kutu, dengan bau lagi, tak sesuai lah, tak sesuai. Dia kena ikut semua, supaya tidak menimbulkan fitnah. Paling kurang bagi elok sikit lah, shampoo sikit ke, bagi elok, janganlah nampak ketara sangat. Ya, satu rambut yang bagi pandangan orang ia buruk, kerana setiap yang datang daripada Nabi tak mungkinlah ia kelihatan yang buruk seperti itu. Kena pastikan supaya tak difitnah ke atas Nabi. Itu sebuah sedikit pengenalan tentang apa yang dimaksudkan dengan bab ini, bab tentang rambut Nabi SAW. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi wa fi tariqin ukhra ansafi udhunayhi. Baik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tengah-tengah, dalam riwayat lain di pertengahan kedua telinganya. Pertama tentang takhrij hadis. Hadis ni adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab At-Tarajjul. Tarajjul maksudnya sikat, kitab tentang sikat rambut, bagaimana untuk sikat rambut. An-Nasa'i dan Muslim, kemudian dengan lafaz rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua telinga dan juga pundaknya, dengan riwayat lebih panjang. Kemudian riwayat Ibn Majah dan juga Ahmad dan daripada Ibn Sa'ad dengan pelbagai jalan dengan lafaz yang saling berdekatan makna. Baik, hadis ni adalah hadis yang sahih, madai bagi kita, terutama riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Fadail dalam sahih dia. Cuma sedikit kita nak sentuh tentang Ibn Sa'ad. Siapa Ibn Sa'ad? Ibn Sa'ad kita akan tengok banyak cerita-cerita tentang sirah Nabi, riwayat, terutama riwayat tentang fizikal Nabi, semua ni banyak dalam Ibn Sa'ad ni. Dia ada banyak riwayat dia, banyak riwayat tentang daripada Ibn Sa'ad. Kerana Ibn Sa'ad ni nama dia Muhammad bin Sa'ad.
Muhammad bin Sa'ad. Di antara ahli hadis yang sangat masyhur, terutamanya masyhur dalam periwayatan sejarah. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak daripada zaman sahabat Nabi, tak banyak kita boleh kumpul sejarah Nabi ni. Hadis-hadis tentang sejarah Nabi tak banyak. Hadis yang datang disandarkan kepada Nabi, riwayat oleh para sahabat, hadis yang jelas tentang sirah tak banyak. Kerana apa? Kerana sirah ni bukan satu benda yang ditekankan oleh para sahabat Nabi. Kerana sirah ni boleh jadi daripada Nabi lahir ataupun sebelum Nabi lahir. Perbincangan sirah ni, ayah dia macam mana, mak dia macam mana, dia lahir bila dia lahir apa jadi kepada dia, sampailah selepas dia diangkat menjadi rasul. Lepas jadi rasul barulah banyak hadis-hadis ni sahabat dia kumpul dan jaga dengan baik. Hak sebelum-sebelum tu tak banyak. Tak banyak. Termasuk lepas dia jadi seorang rasul pun taklah banyak berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan sirah ataupun sejarah hidup dia. Kerana hadis ni kebanyakan orang sama ada kerana dia menganggap satu benda ni bukan lagi satu benda yang amat penting, tentang bila tarikh Nabi dilahirkan. Sebab tu tak ada hadis yang sahih tentang bila Nabi lahir, berapa hari bulan dia lahir, 12 ke 9 ke, sampai orang buat perkiraan. Terutama Syekh Mubarak Furi, dia buat perkiraan bila Nabi lahir ni. Dia buat kira dari segi falak, kalender ni, kalau kita kira 9 hari bulan yang jatuh pada hari Isnin, 12 hari bulan tu tak jatuh pada hari Isnin. Dia hadis yang sahih dalam masalah sirah ni tak banyak, sikit. Termasuk dalam Sahih Bukhari pun taklah. Kadang-kadang tu ada hadis yang agak lemah pada sanad ni tapi diterima. Kenapa? Kerana di antaranya sebab itu. Ataupun antara sebab yang lain, hadis-hadis pasal sirah Nabi ni tak disusun dengan sempurna. Para ulama mereka susun banyak bab-bab lain, bab tentang fiqh, bab tentang akidah, bab-bab hak lebih penting seperti fiqh, akidah. Dia susun bab tu. Kebanyakan sunan macam tu. Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Nasai, semua susun bab fiqh. Bab fiqh kebanyakannya kitab hadis. Jadi tentang sirah ni tak banyak. Bila tak banyak, selepas daripada zaman sahabat Nabi ni, ada beberapa orang yang susun tentang sirah ni, cerita sirah Nabi. Antaranya seperti Urwah bin Az-Zubair, Urwah bin Abdullah bin Az-Zubair, antara di kalangan tabi'in yang masyhur. Dia antara yang kumpul hadis-hadis tentang sirah Nabi. Kemudian selain daripada dia ada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih juga tabi'in yang masyhur. Dia juga kumpul tentang sejarah-sejarah Nabi. Kemudian ada juga di kalangan mereka ahli hadis Ibn Shihab Az-Zuhri, kumpul tentang riwayat sirah juga. Tetapi kesemua ni kebanyakannya hilang. Riwayat sirah-sirah ni hilang. Tak dibukukan dengan cantik. Hilang, pergi ke sana sini. Yang ada kat kita Wahab bin Munabbih. Itu pun bercerai-berai. Cerai, hilang. Ada sebahagian saja tinggal. Manuskrip ni, makhtutat ni, ada sebahagian itu yang pergi sampai ke Jerman. Tak tahu macam mana boleh dia hilang tu, pergi sampai ke Jerman. Asal mereka duduk di negara sekitar tanah Arab ni. Manuskrip tu boleh hilang pergi sampai ke Jerman. Barangkali dalam peperangan, orang tu curi ke, orang ambil, orang beli ke, hilang. Itu pun ada sikit-sikit, tak semua dengan lengkap. Sampailah datang ulama selepas daripada itu, antaranya Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni banyak dikritik lah, kerana dia ni ada pengaruh Syiah. Tetapi taklah secara total dikritik, tolak dia secara total, tidak. Tapi dia ni di antara orang yang paling lengkap tulis kitab tentang sirah, tentang sejarah Nabi. Antaranya Ibn Ishaq. Tetapi dia ni ada masalah peribadi pula, masalah Syiah dan sebagainya. Jadi sebahagian riwayat dia kena tolak dan sebagainya. Tetapi selain daripada dia, inilah Ibn Sa'ad ni, Muhammad bin Sa'ad. Dia ni antara orang yang kumpul riwayat-riwayat tentang sirah, yang memberi jasa yang besar kepada kita. Sebab banyak hilang riwayat sirah ni. Mereka ni lah yang tolong duk simpan dan kumpul bagi kita. Jadi sampai kita hari ni, majoriti riwayat sirah kesemuanya kebanyakannya dhaif. Yang sahih tak banyak mana pun, kebanyakannya dhaif, kerana masalah-masalah yang seperti ini. Jadi Ibn Sa'ad kita akan lalu banyak dia punya riwayat, terutama tentang Nabi ni, akan diriwayatkan oleh
Ibn Sa'ad, termasuk hadis-hadis yang selepas pada ini dan seterusnya. Baik. Cukup sekadar itu berkaitan dengan takhrij hadis dan siapa yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan sanad hadis ni. Berkaitan dengan syarah hadis ataupun matan hadis. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik sangat masyhur, tak perlu kita perkenalkan lagi, sahabat Nabi yang di antara terbanyak meriwayatkan hadis. Berkata Anas bin Malik, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi. Sungguhnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah separuh ataupun pertengahan. Wa fi tariqin ukhra ansafi uzunai. Dalam jalan yang lain, daripada riwayat yang lain, ansafi, nisfi dengan ansaf ni hampir samalah. Cuma ya perbezaan perkataan sebutlah. Uzunaihi, telinga dia. Mana ia mencecah separuh daripada telinga dia. Terjemah kita sebut rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tengah-tengah kedua telinganya. Mana? Tengah-tengah. Sampai separuh daripada telinga ni. Tak sampai bawah sekali pun tak, atas sekali pun tak, duduk kat tengah-tengah rambut dia. Masa dia bajet siap-siap, dia potong lah. Rambut dia panjang, dia bajet betul-betul kat tengah, dia potong. Apa yang dimaksudkan sampai pertengahan rambut dia? Yang dimaksudkan di sini adalah rambut di tepi. Rambut tepi dia ni, turun tu banyak mana? Turun sampai separuh telinga. Rambut belakang, itu tak. Itu perbahasan lain. Rambut belakang mana boleh kat tengah. Nanti kat sini kita tengok apa hilang pula kat bawah ni. Kan? Cukur separuh. Rambut dia separuh saja. Mana boleh macam tu. Yang kita faham rambut tepi. Rambut tepi. Dia perbahasan ni rambut kot tepi. Rambut belakang tak kira. Itu cerita lain pula. Nanti kita akan masuk hadis seterusnya. Ini cerita rambut kot tepi dia. Jadi kalau siapa yang rasa dia nak mengikuti sunnah rambut ni, dia boleh buat. Dia boleh buat rambut dia kot tepi ni. Sampai kot tepi ni. Kalau dia nak panjangkan, mana mencecah telinga dia sehingga separuh daripada telinga dia tersebut di bahagian yang tepi ni. Wallahu a'lam. Itu saja perbahasan hadis yang pertama ni tentang rambut di tepi. Sampai ke manakah pertengah, maknanya sampai mana dia punya had, sampai di tengah-tengah kedua telinga dia ni. Dan kedua ni samalah, tak ada had ni panjang sebelah, had ni pendek sebelah. Sama panjang. Allahu a'lam. Baik, termasuk hadis yang kedua, hadis seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqa jummati wa dunal wafrati. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dari satu wadah. Rambut beliau di atas pundak dan sisi-sisinya di atas daun telinga bahagian bawah. Baik, tentang takhrij hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Ibn Majah dan juga At-Tirmidzi sendiri, dan juga disahihkan oleh At-Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi dan Tirmidzi sahihkan hadis ini dalam kitab sunan dia ataupun kitab jami' dia. Juga riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan juga Ibn Sa'ad. Tengok kita ada jumpa lagi riwayat Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad ni memang banyak riwayat tentang sirah Nabi. Ahmad bin Hanbal dan juga Bukhari, Muslim, dan juga dari berbagai jalan daripada Aisyah. Baik, hadis ni cukup memadai bagi kita hadis yang sahih. Kerana dia riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi sendiri, imam kita ni. Baik, dalam riwayat tentang kisah ini ada pelbagai riwayat dengan kisah yang lebih lengkap. Antara dalam Sahih Muslim, dalam Sunan An-Nasa'i, riwayat yang lebih lengkap, taklah seringkas ini. Cuma At-Tirmidzi dia buat riwayat ringkas ni sebab dia nak cerita tentang rambut. Dia bukan nak cerita tentang hal-hal yang lain. Kalau nak cerita hal lain, dia akan buat dengan lebih lengkap. Tapi dia nak cerita pasal rambut, cukup memadai dengan riwayat yang ringkas seperti ini. Baik, kita pergi kepada syarah matan hadis ni. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah isteri Nabi, sangat masyhur, di antara banyak meriwayatkan hadis Nabi juga, dan di antara yang banyak mengeluarkan fatwa. Di kalangan wanita ni jarang ada wanita yang mengeluarkan fatwa, yang mengajarkan ilmu. Pada zaman itu jarang. Tetapi Aisyah ni di antara yang jagolah
dalam bidang ilmu, orang yang faqih dan juga orang yang alim dalam bidang ilmu. Dia berkata, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dari satu wadah. Maksud di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah mandi bersama-sama di dalam satu bekas. Wadah ni maknanya bekas. Min ina'in wahidin, bekas yang satu, bekas yang sama, daripada satu bekas. Baik. Apa maksud mandi bersama ni? Para ulama sebahagian mereka tafsir dengan, dia syarahkan dengan pelbagai syarah tentang maksud mandi bersama. Utama seperti Syekh Zakaria, Maulana Zakaria, dia syarah yang dimaksudkan mandi bersama ni, boleh jadi maksud dia mandi memang sama-sama, dua-dua orang sama-sama pada masa yang sama mandi. Ataupun boleh jadi imbuh maksud dia ni mandi, Nabi mandi dulu, lepas Nabi mandi, isteri dia pula mandi daripada bekas yang sama sebut. Maknanya bekas sama, bukan sama-sama waktu. Nabi mandi, habis mandi, Aisyah pula pergi mandi pula. Ataupun boleh jadi imbuh maksud Aisyah mandi dulu, lepas Aisyah mandi, Nabi pula pergi mandi daripada bekas yang sama juga, bekas itu juga, tetapi bukan pada waktu yang sama. Ada kemungkinan, tiga kemungkinan ni. Tetapi kemungkinan yang sahih adalah yang pertama ni, bersama-sama pada waktu yang sama, di tempat yang sama. Maknanya dia memang pada waktu yang sama, bukannya dia selang-seli ataupun dia habis dulu kemudian baru sambung. Kerana kita jumpa dalam beberapa riwayat hadis yang lain, antara dalam riwayat Abi Dawud, hadis-hadis yang sahih tentang larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kepada suami isteri ni, lelaki dan wanita ni, daripada mandi asing-asing. Nabi suruh mereka mandi sama-sama. Bila Nabi, dalam ni cerita Nabi mandi sama-sama, tetapi dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang sahih ni, Nabi suruh pula mandi sama-sama. Lepas tu Nabi larang, jangan mandi asing-asing. Jangan mandi asing-asing. Maksudnya ni satu lafaz yang lengkap. Nabi larang pula jangan mandi asing. Bukan dia suruh je, dia larang pula yang bertentangan dengan itu. Jadi kita nak faham Nabi mandi dulu, kita boleh faham dengan jelas. Dia memang mandi sama-sama, bukan dia dulu dah habis tu sambung pula isteri dia, tidak. Tetapi apa maksud hadis ni? Maksud larangan ni, larangan buah maksud galakan, bukannya maksud dia haram. Maknanya mesti wajib suami isteri mesti mandi sama-sama, tak wajib. Tetapi digalakkan satu benda yang sunat, satu benda yang afdalnya, baiknya bagi kita. Sama ada maksudnya, itulah maksud yang dimaksudkan daripada hadis ni. Kerana adanya hadis-hadis yang lain, terutama hadis dalam Sahih Muslim, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi asing dengan isteri dia. Isteri dia antaranya Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah mandi, kemudian Nabi lepas dia selesai baru Nabi mandi daripada air bekas daripada Maimunah tersebut, dia mandi pula. Maksudnya Nabi pernah mandi asing, tetapi digalakkan untuk mandi sama-sama, digalakkan, tidaklah sampai ya wajib. Jadi kita katakan pandangan kedua, ketiga ni adalah pandangan yang lemah, kerana adanya hadis yang nyata dengan jelas larangan Nabi daripada mandi asing-asing. Apa hikmah di sebalik mandi? Nabi suruh mandi dan dia larang pula daripada mandi asing. Antara hikmah dia untuk mengeratkan hubungan suami isteri ni, hubungan suami isteri. Ini terutamanya isteri lah. Isteri apabila dia mandi bersama dengan suami, mudah-mudahan suami dia tu tak cari hal lain pula lah. Ataupun nak cari hal lain, lambat sikit lah, tangguh sikit lah. Jadi dia baik untuk isteri tu. Walaupun orang kata, apa ni mandi sama-sama ni, dia kata pelik lah ni, apa buang tabiat lah dan sebagainya. Jadi kita katakan mungkin lah bagi kita buang tabiat lah, kita rasa pelik. Tapi sebenarnya baiklah untuk suami isteri, baik untuk suami isteri, terutama untuk eratkan. Bila kita ni kadang-kadang dah anak dah ramai kan, anak 2, 3 orang ke 4 orang, kadang-kadang dah kurang masa, kejap nak jaga anak, jadi masa tu suntuk. Masa yang suntuk tu habiskanlah masa dekat ketika mandi tersebut. Ada masa, maknanya jimat masa. Habis mandi nak kena jaga anak, susu anak, masak lah apa pula. Dia kata masa tak cukup. Jadi masa tak cukup yang mana? Masa yang ni lah, yang ada. Seronok pula ada orang ni. Jadi begitulah hikmah dia. Sama ada itulah, yang pertamanya itu.
Yang keduanya, sama ada ia menjimatkan air. Jimat air. Yang kedua ni, kenapa kita kata jimat air? Kerana zaman itu air sangat kurang. Termasuklah zaman kita sekarang ni. Zaman kita. Kerana air ni pada zaman ini, mereka ambil air daripada laut. Laut ni disuling. Suling barulah ada air yang banyak pada hari ni kat sana. Air-air daripada telaga ni, air-air daripada wadi, mereka guna untuk minum. Dia panggil air tu air mineral lah macam kita. Dia jual dalam bentuk tong-tong. Untuk minum saja, minum masak. Orang tak pakai dah air-air daripada mana-mana mata air telaga untuk mandi. Kita ambil telaga mandi. Dia telaga minum saja. Dia tak boleh mandi. Dia kena mandi air daripada air laut saja yang disuling. Termasuklah sampai zaman ini. Jadi zaman itu kita boleh bayang macam mana kurangnya air. Sampai apabila kita dengar cerita-cerita orang-orang yang lama dulu, kalau tuan-tuan yang pernah pergi haji zaman dulu, zaman 80-an, biasa kita dengar cerita orang pergi haji 80-an, dia kata pipi kadang duduk tengah mandi, air habis. Duduk tengah mandi, tengah buang air besar, air habis. Tak cukup air. Dia catu, kat hotel pun kena catu. Kata. Bukan kata rumah. Kita rumah aja catu, hotel mana catu. Hotel mesti ada punya air. Tapi dia hotel pun kena catu juga. Duduk tengah mandi, habis air. Kadang habis macam tu je. Kena tunggu pula diisi tangki dan sebagainya. Zaman dulu 80-an tak. Sekarang ni alhamdulillah air sentiasa ada lah. Jarang kata terputus air. Sebab air laut ni mana boleh putus. Sama ada dia putus tu sebab pengurusan dia ataupun masalah teknikal dan sebagainya. Jadi zaman tu kita boleh bayang air sangat sedikit. Bila sangat sedikit, kita akan jumpa dalam banyak riwayat-riwayat hadis. Antara riwayat Tirmizi dalam jami' dia tentang hadis-hadis di antara isteri Nabi. Tak disebut dengan nyata siapa dia isteri Nabi. Isteri Nabi, ada seorang isteri Nabi, dia mandi junub. Mandi junub ni kita kata barangkali dia mandi sama ada berjimang ataupun dia mandi dia mimpi ke, bukan mandi ni lah haid, bukan mandi haid. Dia mandi junub. Lepas mandi junub, Nabi datang dan Nabi mandi semula daripada air yang dia mandi. Itu kita kata mereka mandi, dia tadah balik. Dia mandi tu, air tu tadah balik. Dan Nabi datang nak guna semula air tu. Bila Nabi nak guna semula, isteri Nabi kata, aku tadi berjunub, lepas tu aku mandi. Nabi kata, berjunub tidak akan memberi kesan kepada air. Maknanya air bekas-bekas pada junub ni tak najis. Junub itu sendiri najis, tapi najis bukan ain. Najis dia, najis yang dari segi dalaman. Kita kata hukmi, najis hukum. Najis hukum. Dia tak ada pun najis apa kat badan dia. Dia barang dia dah cuci dah bagi hak kotor tu, cuma dia mandi. Mandi tu mungkin dia ada daripada peluh dia sikit. Ya najis ke tak najis. Kalaulah air itu, isteri Nabi dia mandi air dia tak tadah. Dia mandi air tu mengalir pergi. Ada baki dalam tong lagi. Maknanya dia tak kata kat Nabi. Dia tak larang Nabi ni aku tadi dalam keadaan junub. Sebab apa? Air tu tak ada kaitan pun dengan dia. Air ni air asing, air mutlak. Maknanya air tu apa? Bekas air. Mereka tadah air. Tadah bekas tu dan mereka guna semula. Kerana jimatnya air. Jadi dalam kes ni, kenapa di antara hikmah kenapa Nabi mandi dengan Aisyah? Sama ada itulah. Untuk eratkan suami isteri ataupun untuk menjimatkan air, maksimumkan penjimatan air. Wallahu alam, kemungkinan itulah. Itu kemungkinan yang ada yang disyarahkan oleh para ulama. Kemudian tentang masalah itu masalah mandi bersama. Kemudian tentang masalah aurat ni. Masalah aurat. Adakah boleh untuk melihat aurat suami isteri saling melihat aurat mereka, dan di mana batasan? Di kalangan para ulama, fuqaha terutamanya, mereka beza pandangan tentang masalah aurat ni. Ada yang sebut lelaki dan wanita suami isteri tak ada aurat. Tak ada terus aurat dia. Ada yang sebut aurat dia adalah kemaluan dia. Kena tutup kemaluan saja. Selain itu tidak. Yang mana satu yang lebih hampir? Kita dapati yang lebih hampir, yang kuat adalah tidak ada aurat sekalipun. Tak ada langsung aurat walaupun kemaluan dia. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis ni lah yang kita lalu ni. Dan bagi orang yang mengatakan kemaluan mesti tutup, tak ada dalil. Nak kata apa dalil yang kemaluan itu aurat? Tak ada dalil. Mesti tutup, apa dalil? Tak ada. Tak ada dalil yang sahih lah. Tak ada dalil yang sahih. Jadi dalam masalah ni, kita
cenderung pada pandangan tak ada aurat langsung berdasarkan hadis ni. Pertamanya hadis ni bagaimana kita boleh faham? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia ada bawa tentang riwayat daripada Al-Imam Ibn Hibban dalam sahih dia, riwayat yang kuat lah, dia katakan riwayat tentang sebab wurud. Sebab wurud dalam Quran kita ada sebab nuzul. Kenapa Al-Quran itu turun? Ada kes tertentu yang berkaitan dengan sebab dia. Begitu juga hadis ni. Hadis ni bagaimana dia ada sebab dia. Ada kes tertentu ke tak? Bagaimana ia difahami? Maka Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya oleh Ata bin Abi Rabah, di antara tabi'in yang sangat masyhur, tanya kepada Aisyah. Ata tanya kepada Aisyah, adakah seorang lelaki boleh melihat kepada aurat wanita, aurat isteri dia? Boleh tak suami tengok aurat isteri? Aisyah kata, Aisyah tak jawab. Dia tak jawab boleh ke tak boleh, tetapi dia jawab hadis ni. Dia bagi saja hadis ni. Maknanya satu kiasan daripada Aisyah. Seolah Aisyah nak berkias. Orang tanya boleh tak tengok aurat isteri ni? Aisyah kata, dia baca hadis ni. Seolah-olah nak menunjuk boleh lah tengok aurat dia, tak ada aurat. Berdasarkan hadis ni, disebabkan hadis ni kefahaman daripada Aisyah itu sendiri. Siapa yang tahu? Aisyah saja yang tahu. Mana ada orang lain tahu? Sebab dia dengan Nabi dua orang je. Jadi siapa yang boleh tahu kata buka aurat ke tak buka? Aisyah seorang tahu. Bila orang tanya dia pun malu nak jawab boleh tak boleh. Dia jawab hadis ni, baca je hadis. Pandai-pandai lah faham. Kalau tak boleh mesti dia kata tak boleh. Ataupun dia kata aku pakai izar, pakai kain, aku tutup ke. Macam orang kata nak mandi kena berkemban, dia pakai kain batik. Mesti Aisyah cerita tak boleh, kena pakai kain, kena pakai izar, kena pakai kain batik ke, kena pakai pakaian ke, mesti dia akan cerita. Tapi dia senyap dia bagi tahu hadis ni. Maknanya satu kiasan daripada dia menunjukkan tidak adanya aurat di antara suami dan juga isteri. Kemudian para ulama mereka berdalilkan kepada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang perintah untuk orang beriman ni jaga dia punya aurat, jaga dia punya kemaluan dia illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka. Mana kita ni Allah perintah jaga kemaluan, tetapi kecuali isteri. Maknanya dia nak kata kita kena tutup kemaluan tu, termasuklah aurat yang lain, tapi kecuali kepada isteri. Kecuali kepada isteri. Maknanya suami isteri ni tak ada aurat yang menutup di kalangan mereka. Jadi itu di antara beberapa dalil yang dipegang oleh para fuqaha yang membenarkan aurat suami isteri ni tak ada aurat di antara suami dan isteri, dan bolehnya untuk mandi bersama-sama. Baik, hadis ni sangat pendek seperti mana kita sebut, kerana Tirmizi bukanlah tujuan dia nak cerita pasal mandi, nak cerita pasal rambut. Tapi kalau nak lebih sempurna, lebih panjang, berapa riwayat dalam An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i dalam sunan dia, di mana kita sebut sunan Nasa'i dia mensyaratkan sunan dia ni sahih, dan hadis ni pun memang sahih. Juga riwayat dalam Muslim dalam sahih dia tentang Aisyah apabila dia mandi bersama dengan Nabi, mereka ini berebut air. Mereka berebut, berlumba-lumba nak cedok air tersebut. Sampaikan Nabi kata, tinggalkanlah, da'li, Nabi kata, tinggalkan untuk aku sikit air. Aisyah balas balik, dia kata, da'li. Dia pun jawab balik, tinggalkan aku untuk aku air. Masing-masing suruh tinggalkan air. Sebab berebut air. Air sikit tapi pakat nak mandi. Berebut, mereka ni berebut di antara dua. Satu sama lain pakat berebut air. Lafaz yang ni dalam Sahih Muslim ada, lafaz ni lebih nyata dan jelas. Maknanya dia mandi sama-sama, pakat duk berebut air. Masing-masing berebut. Mana boleh berebut seorang-seorang, seorang lagi duduk kat luar. Dah habis berebut, seorang lagi pula masuk, berebut seorang-seorang lagi. Tak boleh. Jadi kita dapat faham apabila kesemua hadis ni kita kumpul-kumpul, kita boleh tahu memang mereka ni mandi dalam keadaan mesra, sambil-sambil duk berebut air, sambil duk cedok, sambil duk suruh simpan untuk dia seorang sikit. Maknanya mereka mandi bersama-sama, dan ini dalil yang sangat jelas tentang bolehnya mandi bersama-sama, dan juga beberapa dalil yang kita sebut tentang bolehnya membuka aurat sama suami isteri. Baik, kemudian sambung Aisyah radhiyallahu anha lagi, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pundak.
kana lahu sya'run fawqal jummah, maknanya di atas pundak. Fawqa al-jummah, di atas pundak, maknanya di atas daripada bahu dia, tak cecah bahu. Tadi kita cerita rambut dia ni separuh daripada telinga ni, cuping telinga ni separuh kat sini. Sekarang ni pula cerita fawqa, di atas daripada dia punya bahu. Pundak ni bahu, atas bahu, maknanya sikit lah, nak cecah di antara bahu, sebelum dia mencecah bahu. Yang dimasukkan rambut sebelum cecah bahu ni rambut belakang. Wallahu a'lam, barangkali rambut belakang. Hak tadi cerita rambut tepi, sekarang ni cerita rambut belakang pula. Sebab rambut tepi ni kalau dia bawah sampai sini pelik sangat nampak. Kita pun tengok apa dia ni, rambut dia kot bawah sampai panjang kot tepi macam ni, duk turun-turun kot celah leher ni. Rambut pelik. Jadi kot tepi ni sampai sini. Yang kata sampai sebelum bahu ni rambut belakang. Ni belakang-belakang telinga ni turun. Maknanya jadi macam kebiasaan kita duk nampak orang biasa pada hari ni, dia akan potong tepi tapi belakang dia bagi panjang. Maknanya panjang tu tak cecah dia punya bahu lagi. Kemudian wadunal wafrah. Duna maknanya tak sampai, belum lagi mencapai, di atas daripada daun telinga bahagian bawah. Wafrah ni maknanya dia ni, dia punya bawah ni, cuping telinga hak bawah. Kita panggil apa ni? Kadang kita ada istilah hak benda lembik kat bawah ni, tak mencapai bawah ni. Maknanya dia maksud yang hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Tidak mencapai telinga bahagian bawah, di atas daripada telinga bahagian bawah. Mana duna tak mencapai hak bawah ni, separuh. Ini lebih lengkap lah daripada hadis pertama cerita kot tepi. Ni dua-dua sekali dia cerita. Kot tepi ni pun ada, kot belakang pun dia cerita. Maknanya belakang dia panjang, tapi panjang tu tak cecah bahu lagi, panjang lah juga. Tetapi di sebelah telinga separuh daripada telinga. Wallahu taala alam. Itu di antara beberapa sifat tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalaulah kita ada keperluan, kita ada kemampuan, kita boleh mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sekalipun rambut panjang ni sunnah Nabi, tetapi apabila sampai kepada ibadat umrah dan haji, sunnah Nabi adalah cukur dengan licin. Tak boleh masa duduk tengah umrah, bila buat umrah, orang tengok, kenapa rambut panjang? Orang lain semua botak. Dia kata sunnah Nabi rambut panjang. Tak betul ke? Itu pun tidak benar. Rambut panjang tapi time dia tahallul umrah ataupun tahallul haji ke, sunnah dia adalah dia cukur sampai licin. Kerana ada yang fadilat yang sangat besar. Iaitulah fadilat Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan bagi orang yang keampunan, bagi orang yang cukur ni sebanyak 3 kali. Ya Allah, ampunkanlah orang yang bercukur, ampunkanlah orang bercukur 3 kali. Sehingga kan sahabat tanya kepada dia, macam mana dengan orang yang gunting saja ni? Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah orang yang gunting 1 kali. Gunting dapat 1, tapi cukur dapat 3. Kita ni jarang-jarang pergi umrah. Bila pergi tu kadang mungkin setahun sekali ke, ataupun sepanjang hidup dia sekali saja pergi. Sekali itulah yang cukur. Rugilah kalau tak ambil kelebihan sampai 3 kali ni. Tapi nak gunting juga pun tidaklah salah, tidak salah. Cuma yang sunnah Nabi yang paling afdal adalah cukur pada ketika itu. Waktu yang lain silakanlah nak panjangkan rambut, bukan satu kesalahan, bukan satu masalah bagi dia lah. Waktu yang lain. Tapi kalau waktu umrah mesti ya cukurlah rambut. Itu yang paling afdal dalam masalah ni. Wallahu taala alam. Jadi nak cukup sekadar itulah kuliah kita pada hari ini. Kita nak sambung hadis seterusnya pun dia akan panjang. Kita sambung insya-Allah pada kuliah yang akan datang jika diizinkan Allah, daripada Ummu Hani. Ummu Hani sahabat Nabi radhiyallahu anha yang sangat masyhur. Kerana dia ni adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib, tapi masuk Islam lambat. Masuk Islam masa pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Lewat sikit masuk Islam. Tapi dia masih lagi sahabat Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat disebut Nabi pernah dia melamar Ummu Hani, tapi Ummu Hani ni dia tolak, dia tak mau terima lamaran. Mungkin dengan sebab yang tertentu dan sebagainya. Dia cerita kepada Nabi ketika mana dia pembukaan kota Mekah ni lah. Bila Nabi sampai pembukaan kota Mekah, dia cerita pasal rambut Nabi. Ini perbahasan yang insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Allah taala alam. Jika ada sebarang soalan
Itu dua soalan sebelum kita berhenti untuk solat Isyak. Ya. Membotakkan rambut selain daripada umrah dan haji. Allahu alam. Setakat hadis-hadis yang kita jumpa, kita tak jumpalah Nabi botak ketika waktu selain umrah haji ni. Dan umrah haji pun tak banyak dia. Ada yang sebut dia umrah haji, umrah campur haji ni 4 kali je. 4 kali saja umrah dan juga haji dia. Jadi tak banyak pun yang dia botak ni. Tapi kita nak kata dia botak sepanjang masa, dari segi sunnah, barangkali kita kena cari satu hadis yang jelas, nyata lah. Waktu dia duduk saja, tak ada haji umrah dia botak ke tak rambut. Takat ni kita belum menjumpai lah. Kebiasaannya rambut panjang macam ni, dia duduk saja. Tetapi kalau dia nak botak, bukan satu kesalahan jugalah. Cuma yang menepati sunnah ataupun tidak lah. Dia mengikuti betul-betul sunnah ataupun tidak. Kalau dia nak botak biasa-biasa, kembali kepada masalah ni, satu keharusan bagi dia lah. Benda yang harus, ikutlah. Dia selesa macam mana. Ada orang selesa botak, ada orang tak selesa botak. Terutama orang yang kadang-kadang ada sakit, dia ada kelomomo yang banyak ke, sakit kulit ke, yang memerlukan dia sentiasa botak. Maka itu kadang-kadang lebih baik bagi dia, kembali kepada hal keadaan orang. Tapi kalau nak kata sunnah Nabi kata botak sepanjang masa, Allahu'alam, belum menjumpai hadis yang nyata dan jelas. Yang nyata bagi kita, dia rambut panjang. Sentiasa dia rambut panjang, kecuali ketika mana umrah dan juga haji. Dan sebarang soalan yang lain sebelum kita berhenti untuk solat Isyak? Ya. Ha. Kalau seorang diri pula. Kawan di asrama kan. Dia kalau kawan asrama dia pakai kain pelikat, bukan sebab dia aurat ke apa. Sebab kawan dia duduk sekodeng dia. Tu dia takut dia pakai kain pelikat siap-siap. Kan? Kadang-kadang kawan dia rempuh pintu. Asrama bukan betul sangat. Dia tolak pintu tu, terbuka kunci. Dan dia perkena orang dan sebagainya kan. Dan disebabkan itu lah. Tapi kalau masalah aurat seorang diri ni, baik, kalau aurat kita seorang diri, kita seorang-seorang saja, taklah sampai kita dituntut untuk menutup aurat tersebut kalau kita seorang diri. Tetapi menjadi satu akhlak yang baiklah bagi kita tutup aurat walaupun kita seorang diri. Tapi adakah kita wajib tutup aurat? Kita seorang diri nak tutup daripada siapa? Barangkali kita kata tutup daripada jin, daripada syaitan. Barangkali kita kata begitulah. Tetapi kalau kita nak kata kita ni tutup daripada jin dan syaitan, setiap kali sukarlah bagi kita. Apabila kita nak qada hajat, nak mandi, kita kena sentiasa tutup. Ia satu membebankan bagi kita. Tapi untuk perintah yang jelas dalam Quran ke dalam hadis, tak ada perintah yang jelas. Seorang diri ni dia mesti tutup ketika mana dia mandi. Ketika dia mandi ataupun buang qada hajat, seorang diri. Maka kita tutup aurat, tutup daripada manusia. Kita diperintahkan tutup daripada manusia, tak ada perintah tutup daripada jin, tutup daripada syaitan. Kalau perintah tutup jin dan syaitan, beratlah bagi kita, memerlukan hadis-hadis yang nyata dan jelas. Cumanya kita diperintahkan apa? Apabila masuk ke dalam tempat-tempat untuk seperti mana tandas lah. Tandas. Bila nak masuk tandas, kita minta, kita ada doa yang khusus dalam hadis sahih Al-Bukhari. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada sesuatu yang buruk. Buruk ni merujuk apa? Merujuk kepada syaitan. Merujuk kepada syaitan. Termasuklah jin. Kerana buruk ni jin, syaitan, makhluk-makhluk yang lain yang jahat, makhluk-makhluk halus ke, makhluk selain daripada itu ke, kita minta dijauhkan. Jauhkan daripada apa ni? Daripada mereka ni lah. Mana bila kita masuk dalam tu, jauhkan daripada syaitan, syaitan pun tak boleh nak ikut kita.
dia pun tak boleh nak tengok lah kita punya aurat dan sebagainya. Jadi kita nak elak daripada jin syaitan, ada doa dia. Elak daripada manusia ni, tutup aurat. Jadi itulah perintah yang zahir yang kita adalah untuk seorang diri, dia tidak diwajibkan lah untuk menutup aurat dia, tetapi satu benda yang digalakkan lah bagi dia, sama ada dari segi akhlak dia ke, ataupun digalakkan dari segi, hari ni kadang-kadang orang bubuh kamera kan, bubuh kamera dekat tandas. Kadang orang budak-budak jahat ni, nakal ni, dia rakam kita ke atas ke, budak-budak sekolah. Sebab itu kalau biasa di sekolah asrama, orang akan pakai kain kan, kalau sebab itulah, sebab itu. Tapi nak kata sebab aurat, tidaklah. Sebab aurat tidak. Wallahu a'lam. Ya, cukup sekadar itu kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah terimalah ia sebagai amalan salih di sisi Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.